Boleh tak Encik terangkan macam mana aktiviti gotong royong dapat membantu mengeratkan hubungan antara etnik di kalangan masyarakat kita? Bagi saya, gotong royong merupakan satu platform yang baik untuk mengeratkan hubungan antara etnik. Dalam aktiviti ini, semua orang dari pelbagai latar belakang akan bekerjasama untuk mencapai satu matlamat yang sama. Contohnya, membersihkan kawasan perumahan. Dalam proses itu, mereka berpeluang berinteraksi, saling mengenali dan memahami budaya masing-masing. Bagi pendapat Cik, bagaimana aktiviti ini dapat menggalakkan nak kena cut ke tak ya? Bagi pendapat Cik, bagaimana aktiviti ini dapat menggalakkan keharmonian dalam masyarakat? Gotong royong dapat mengajar kita tentang kesabaran dan kepentingan untuk bekerjasama secara kolektif. Bila semua orang bekerjasama tanpa mengira bangsa atau agama, ia boleh mencipta suasana yang lebih harmoni. Contohnya, masyarakat akan lebih menghormati antara satu sama lain kerana mereka mempunyai pengalaman positif bersama. Ini juga dapat mengurangkan prasangka dan meningkatkan rasa percaya dalam kalangan masyarakat. Terima kasih. Pada pandangan anda, apakah cara terbaik untuk menggalakkan lebih ramai orang terlibat dalam aktiviti gotong royong? Pada pandangan saya, pihak berkuasa tempatan atau pemimpin masyarakat boleh mengadakan kempen kesedaran dan memberi inisiatif seperti hadiah atau pengiktirafan untuk mereka yang aktif menyertai. Pendidikan di sekolah juga penting untuk menerapkan nilai-nilai gotong royong kepada generasi muda supaya ia menjadi budaya yang diamalkan dari kecil hingga dewasa. Bagaimanakah aktiviti gotong royong dapat mengeratkan hubungan antara etnik? Aktiviti gotong royong dapat mengeratkan hubungan antara etnik dengan menggalakkan interaksi dan kerjasama dalam komuniti berbilang kaum. Semasa aktiviti ini, peserta bekerjasama untuk mencapai matlamat yang sama seperti membersihkan kawasan awam atau membaiki fasiliti komuniti. Ini membuka ruang untuk komunikasi mengatasi stereotip dan membina persefahaman antara etnik. Selain itu, aktiviti gotong royong memupuk sikap saling menghormati dan rasa kekitaan kerana setiap individu menyumbang kepada kebaikan bersama tanpa mengira latar belakang budaya atau agama. Apakah contoh aktiviti gotong royong yang boleh dilakukan dalam kejiranan? Beberapa contoh aktiviti gotong royong yang boleh dianjurkan di kawasan kejiranan termasuk membersihkan taman permainan, mengecat semula bangunan awam atau surau serta membangunkan kebun komuniti melalui pertanian bandar. Selain itu, kejiranan boleh menganjurkan bazar amal atau kutipan derma yang bukan sahaja membantu golongan memerlukan tetapi juga merapatkan hubungan antara etnik melalui jualan dan kerjasama. Aktiviti seperti kempen Kita Semula juga boleh dilaksanakan di mana penduduk bersama-sama mengumpulkan bahan untuk dikitar dan didermakan kepada pusat Kita Semula. Semua aktiviti ini bukan sahaja memperbaiki persekitaran fizikal tetapi juga mengukuhkan hubungan silaturahim antara jiran-jiran. Terima kasih. Adakah gotong royong masih relevan dalam masyarakat moden? Berikan pendapat anda. Bagi pendapat saya, gotong royong masih lagi relevan sebab kerana bumi kita ni hijau. Maksudnya kita ni gotong royong dapat memupuk semangat dan sikap kerjasama antara semua kaum. Gotong royong ni bagus kerana dia dapat mengeratkan lagi silaturahim sesama Islam ataupun sesama antara kaum-kaum yang lain. So untuk memupuk semangat masyarakat di negara kita ini, iaitu dengan salah satunya dengan melakukan aktiviti gotong royong bersama-sama dan melakukan kempen besar-besaran sempena bergotong royong demi membersihkan bumi kita. Apakah cabaran yang dihadapi dalam menjalankan aktiviti gotong royong dalam masyarakat pelbagai kaum? Bagi pendapat saya, cabaran yang dihadapi untuk bertoleransi dengan antara kaum ialah cabaran pertama ialah
susah untuk berkomunikasi kerana antara kaum-kaum pelbagai kaum ni banyak bahasa-bahasa yang diorang faham. Kadang-kadang kaum India pun susah nak faham bahasa Melayu. Kaum Cina pun susah nak faham bahasa Melayu. So dalam kata pendeknya ialah susah berinteraksi dengan orang yang pelbagai kaum. Cabaran yang kedua yang saya rasa ialah sikap individu. Maksudnya setiap individu antara kaum kadang-kadang rasa kurang minat terhadap gotong royong ataupun terhadap program-program yang melibatkan semua kaum. Kadang-kadang semua orang individu ni tak nak ambil kisah pasal gotong royong. And then patutnya gotong royong ni perlu memperluas dan perlu menarik minat ramai orang untuk kebersihan bumi kita. Daripada temu bual yang telah dijalankan, gotong royong adalah amalan tradisi yang masih diamalkan dalam masyarakat Malaysia untuk meningkatkan semangat kebersamaan dan kerjasama. Berikut adalah beberapa punca utama masyarakat mengadakan gotong royong. Yang pertama ialah memupuk semangat kejiranan dan perpaduan. Gotong royong menggalakkan interaksi antara penduduk, membina ikatan dan hubungan yang lebih erat. Aktiviti bersama seperti ini membantu mengurangkan jurang antara kaum dan meningkatkan perpaduan masyarakat. Yang kedua, menyelesaikan masalah secara bersama. Ia berkesan untuk menyelesaikan isu-isu seperti kebersihan kawasan perumahan, pembaikan infrastruktur dan persiapan secara tertentu. Gotong royong juga memudahkan tugas berat diselesaikan dengan lebih cepat melalui kerjasama ramai pihak. Yang ketiga ialah meningkatkan kebersihan dan kesihatan awam. Program-program gotong royong seperti pembersihan kawasan taman atau sungai mengurangkan risiko penyakit seperti denggi. Aktiviti ini memastikan persekitaran bersih dan selesa untuk penduduk. Secara keseluruhannya, gotong royong bukan sahaja dapat membantu menyelesaikan masalah praktikal tetapi juga berperanan besar untuk membina komuniti yang harmoni dan berdaya tahan. Amalan gotong royong memberi kesan positif kepada masyarakat dari pelbagai sudut, termasuk sosial, ekonomi dan alam sekitar. Berikut adalah beberapa impak utama. Pertama sekali adalah mengukuhkan hubungan sosial. Gotong royong memupuk semangat kerjasama dan perpaduan dalam kalangan anggota masyarakat. Ia dapat mengurangkan jurang antara generasi dan latar belakang melalui interaksi langsung. Ia juga dapat membina rasa kekitaan dan kesefahaman yang penting dalam mengenai isu komuniti bersama. Kedua adalah dengan membentuk masyarakat prihatin. Aktiviti ini menanam sikap tolong-menolong dan rasa tanggungjawab sosial. Ahli masyarakat lebih peka terhadap keperluan dan masalah jiran atau komuniti mereka. Ketiga adalah meringankan beban dan menjimatkan kos. Kerja yang dilakukan secara bersama mengurangkan kos upah kerana banyak tugas dapat diselesaikan tanpa perlu menggunakan pekerja luar. Ia juga dapat mempercepatkan proses menyelesaikan projek atau masalah seperti membersihkan kawasan perumahan atau menyediakan kemudahan awam. Secara keseluruhannya, gotong royong bukan sahaja dapat menyumbang kepada keharmonian masyarakat, tetapi juga dapat membentuk komuniti yang lebih bersatu, efisien dan sejahtera. Contoh isu semasa. Pertama, pemulihan kawasan bencana alam. Selepas berlakunya bencana seperti banjir, tanah runtuh atau ribut, seringkali gotong royong diadakan untuk membantu membersihkan kawasan yang terjejas. Contohnya, pada awal tahun 2022, selepas banjir besar melanda beberapa negeri di Malaysia, masyarakat setempat dan sukarelawan dari pelbagai kaum dan agama bekerjasama dalam aktiviti gotong royong membersihkan rumah, jalan raya dan sekolah yang terjejas. Ini menunjukkan semangat perpaduan dan saling membantu dalam masa krisis. Kedua, program pembersihan dan pemulihan alam sekitar. Aktiviti gotong royong sering dianjurkan untuk menjaga kebersihan alam sekitar, terutamanya di kawasan rekreasi seperti pantai, sungai dan taman awam.
Sebagai contoh, program gotong royong membersihkan pantai Port Dickson yang diadakan setiap tahun melibatkan pelbagai lapisan masyarakat untuk membersihkan sampah sarap dan memelihara ekosistem pantai. Ini bukan sahaja membantu melindungi alam sekitar tetapi juga menggalakkan kerjasama antara komuniti setempat. Akhir sekali, gotong royong pencegahan wabak denggi. Wabak denggi sering menjadi ancaman di Malaysia dan salah satu langkah pencegahan yang diambil oleh masyarakat ialah melalui aktiviti gotong royong membersihkan kawasan perumahan, membuang air bertakung dan memastikan tiada tempat pembiakan nyamuk Aedes. Sebagai contoh, di Kuala Lumpur, aktiviti gotong royong melibatkan penduduk tempatan bersama pihak berkuasa tempatan berjaya mengurangkan kes denggi di kawasan yang dikenali sebagai hotspot.